Okay, so kita tengok contoh dia guna gambar pipe juga. So saya ada satu pipe yang saya dah potong dan dalam ni ada air mengalir, water flow. So ikut teori no slip condition, kat sini dia tak ada flow rate tau, dia kosong. So kat sini molekul dia laju sikit. Okay, yang ni tak ada. So ni tak ada flow rate, yang ni ada flow rate. Yang paling laju sebenarnya kat tengah ni, sebab dia tak ada halangan daripada surface. So ini kosong. So ni kita panggil Vmax, maximum velocity kat tengah. Yang lain ni dia akan jadi macam ni lah. Bentuk dia macam ni. Okay, dia seolah-olah macam ada bell curve. So yang tengah ni adalah V maximum. Dia biasa berlaku dekat pipe center. So ini real case tau. Maknanya bila kita cerita pasal uniform flow, flow dekat specific point tu sama ke tidak? Okay, flow remain constant from section to another section. Okay, tu uniform. Kalau dalam ni kita ambil satu section kan, daripada pipe ni kita potong. Satu section ni yang kita nak tengok ni. So dalam ni ada variation. Velocity is not the same at cross section. So this is non-uniform flow. Okay, sebab dia tak sama. Tapi kalau kita ada equation tadi, mass flow rate sama dengan rho A V. V ni sebenarnya velocity dalam pipe. Kan kalau kita tengok dalam pipe tu, memang secara realitinya velocity ni berubah. Tapi kan kalau nilai velocity berubah, kita susah nak kira velocity. Dan biasanya kita ambil velocity maximum sebagai nilai V ni. So biasanya kita akan assume velocity ni always uniform. Assume V always uniform. So bila uniform barulah kita boleh kira dia. Ataupun barulah nilai V ni constant. So bila kita ada equation complete lah assumption kita. So mula-mula kita assume density is incompressible. Lepas tu yang kedua, velocity is steady. Steady ni selepas satu masa dia tak berubah. Kemudian velocity ni mesti uniform juga. So baru lengkap kita punya assumption kita. Okay, so itulah beza uniform dengan yang non-uniform. Dia ikut cross sectional. Yang ni bahagian seterusnya adalah one dimensional, two dimensional and three dimensional flow. Biasanya dalam fluid mechanics kita ambil one dimension lah, sebab kita tak nak melibatkan cos, sin dengan tan tu, tangent. Okay, so kalau 2 point dan 3 point memang kita banyak guna triangle punya formula tu. Okay, so kalau nak senang memang kita banyak ambil ni. Okay, flow yang tegak, straight line, sama ada ke atas ataupun ke bawah, kiri kanan, ni kita panggil one dimensional. So system and control volume secara ringkas, bila kita ada pipe, kita ada mass flow rate. Okay, air sentiasa mengalir dalam pipe. Okay, jadi sebenarnya kita susah nak quantify dia.
macam mana mass flow rate tu berlaku. Sebab kita tengok air dalam ni selalu berubah kan. Macam mana kita nak kata 1 kg per hour tu dalam pipe ni. So sebenarnya kita buat control volume dalam ni. So ni 1 kg punya area. Control volume, 1 kg of control volume. So sebenarnya kalau kita kata dalam pipe ni mengalir 1 kg per hour, so asalnya kita boleh buat control volume yang kat luar ni sebelum. Yang ni 1 kg. So dia masuk dalam control volume kita 1 kg ni dalam masa 1 jam sebab 1 kg per hour. Kemudian selepas 1 jam dia masuk pada control volume yang keluar ni, outlet 1 kg. So itulah fungsi control volume. Dia adalah, control volume ni imaginary volume lah. Imaginary volume. Volume dia tak wujud tapi kita buat untuk mudahkan kita punya calculation kita. So biasanya dalam pipe memang kita guna control volume. So kat sini baru kita nampak yang mass in dengan mass out tadi Okay, tak apa. Okay, jadi tadi kita dah terlajak cerita mass flow rate. So kat sini ada teori dia tentang mass flow rate. Mass flow rate datang daripada continuity equation. So continuity equation yang real punya sebenarnya formula dia ni. Tapi kita banyak ambil ni lah. Ini yang kita banyak guna. Okay. So betul ke saya buat mula-mula tadi mass flow rate tu dia sama dengan rho darab A darab V. Okay. So kita boleh check nilai dia ataupun unit dia. Macam mana kita dapat mass flow rate tu. Sama dengan rho A V. So ni kita panggil continuity equation. Ataupun conservation of mass, samalah. Teori. So kita tengok unit mass flow rate ni kg per second lah sebab kita ambil SI unit. So density unit dia apa? Kg per meter cube kan. So ini darab area. Area meter kuasa 2. Kemudian darab velocity meter per second. So bila kita potong M kuasa 2 darab M kuasa M daripada darab jadi M kuasa 3. So dia akan mati M kuasa 3 ni yang kat atas dengan M kuasa 3 dekat bawah. So yang tinggal adalah ni lah, kg dengan second. So itulah dia punya justification kenapa mass flow rate dengan rho A V. Okay. So rho AV yang masuk sama dengan rho AV yang keluar. Tadi kita dah tulis juga. So area ni adalah area kat inlet Yang area 2 adalah area dekat outlet. Okay. Kena lukis juga. So kalau pipe tu tak sama diameter, memang berbeza lah area dia. Dia akan mula-mula daripada D. Okay, ni D2. D akan jadi area 1, ni akan jadi area 2. So mass masuk sama dengan mass keluar. M1 ni dekat sini semua dekat point 1. M2 dekat point 2. So kita ganti dengan rho A1 V1, rho A2 V2. So kalau kita assume incompressible tadi kan kita dah sebut. So kita boleh matikan dia. So kalau kita assume incompressible, kita boleh matikan.
Tapi kalau dia tak incompressible, maknanya flow ni compress lah. Kalau compress punya flow, kita kena tinggalkan dia. So kalau compressible punya flow, kita kena tinggalkan dia lah. Kita tinggalkan ni. Biar macam ni. So kalau ada perubahan yang masuk density dia lain, yang keluar density dia lain. So kita tinggalkan density ni. So ni compressible. Okay. So itulah beza je. Kalau incompressible kita potong, kalau compressible kita biarkan. Okay, importance of dimension and unit. Okay, ni bahagian yang last lah So ni sama dengan fizik punya nota. So boleh tengok ni cara paling mudah memang kita buat table ni lah. Value apa, dimension apa, unit apa. Value nilai 1, 2 ataupun 2.37. Dimension nilai ni kita ukur apa. Kalau ukur panjang dia akan jadi length. Okay, 2.37 of length. So unit kita assign lah dimension tu. Length tu adalah meter. Okay, maknanya 1 meter tu adalah value dengan unit dia dah complete. Unit conversion untuk nota ni bahagian yang last. So a sample of oil has a density of 0.85 gram per ml. So dia bagi density untuk minyak. Lepas tu dia tanya 3 barrel of oil ni berapa kg. Okay, yang lain ni semua unit conversion ni lah. Okay, 3 barrel berapa kg. So kita kena pakai semua data ni. So kaedah dia kita guna kaedah potong-potong So kita nak 3 barrel ni tukar pada kg. So kita boleh start dulu tukar density ni 0.85 gram per ml tukar kepada kg per liter. 1 kg 1000 liter. Okay, 1000 gram. So baru dia mati. Kemudian ml 1 liter 1000 ml. So kita kena pandai lah susun supaya ml kat bawah ni mati dengan ml kat atas. So 1000 dengan 1000 pun mati kan sebenarnya. So sebenarnya dia jadi 0.85 kg per liter terus. So sebab soalan ni nak dalam kg, so kita boleh siap-siap lah susun kg dekat atas. 0.85 kg per liter. So kita nak darab dengan barrel. So kita boleh tukar letak barrel dulu kat sini walaupun unit tak sama. So barrel ni kita kena tukar sampai liter lah senang kata. Cari 1 barrel. So sebab barrel kita kat atas, kita matikan dengan barrel kat bawah. So barrel 42 gallon. Lepas tu 1 gallon 3.8754 liter. So kita tengok mati tak? Barrel dengan barrel mati. Gallon dengan gallon mati. Last sekali liter akan mati dengan liter. So kita darab terus lah sebab kita dah dapat. Yang tinggal sekarang cuma kg. So unit yang lain semua dah mati. So kita darab lah 0.85 3.42 dengan 3.8754. So kita akan dapat 415 kg. Okay. So ni jawapan dia, tertinggal unit. Tapi nanti boleh tambah. Okay, ni ada unit conversion. Contoh So kalau dalam exam dia akan bagi. Dan dia tak akan bagi semualah. Dia akan bagi ikut apa yang kita perlu guna je. So kita tak perlu nak rujuk banyak sangat nilai table ni. So yang lain ni macam tutorial question macam biasa cuba dulu. Nanti next video saya akan share.